Antara paparan menarik hari ini, ramai pemimpin ahli akan keluar UMNO. Pelbagai gelaran Anwar dari Madanon ke Kunyit. Sanusi akui pernah jumpa suspek curi unsur nadi bumi. Calon Bersatu lemah. Tan Sri Anwar Musa mendakwa ramai kalangan pemimpin dan ahli UMNO akan meninggalkan parti itu. Tanpa menyatakan beberapa ramai seperti dakwaannya itu, Pengerusi Muafakat Nasional itu berkata satu pengumuman mengenainya akan dibuat 4 Ogos ini yang turut dihadiri Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Katanya kita akan buat pengumuman penting termasuk pengisytiharan ramai pemimpin dan ahli parti serta mantan ketua setiausaha dan bekas esko yang akan keluar daripada UMNO. Ini bukan sahaja dalam kalangan pemimpin dan ahli dalam Parlimen Ketereh, malah beberapa kawasan lain. Bekas ahli Parlimen Ketereh itu mendakwa tindakan pemimpin dan ahli keluar daripada UMNO berikutan rakyat sudah tidak yakin dengan perjuangan parti berkenaan. Katanya gelombang krisis keyakinan kepada UMNO sudah tiada kerana segelintir pemimpin parti itu melakukan banyak kesilapan dan kesalahan. Juga terlalu banyak penipuan dan pembohongan sehingga menyebabkan ahli UMNO hilang keyakinan. UMNO menghadapi satu krisis yang sangat tenat. Kemungkinan juga akan berlaku penutupan cawangan UMNO. Ini menunjukkan bahawa rakyat Kelantan solid bersama PN dan PAS kerana parti ini konsisten walaupun tidak menjadi pemimpin. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua ahli parti komponen itu supaya tidak melakukan sabotaj dan menjadi duri dalam daging pada pilihan raya negeri 12 Ogos ini. Presiden UMNO itu berkata walaupun ketika ini tiada sebarang laporan rasmi diterima daripada lembaga disiplin parti, namun beliau tidak sama sekali mahu perkara sedemikian terjadi. Katanya setakat ini tiada sebarang laporan rasmi diterima lembaga disiplin parti dan diri saya sendiri. Saya cuma memberi gambaran jika ada sabotaj daripada parti, ia adalah ingatan kepada seluruh ahli. Tapi jika ada laporan itu, kita tidak perlu panggil pun untuk siasatan. Ada bukti yang nyata dalam laman sosial, dalam rakaman video atau audio, kita akan ambil tindakan. Beliau berkata ini adalah terbaik untuk semua ahli menyusun dan menggerakkan jentera pilihan raya serta menarik sokongan bukan sahaja kepada ahli Tegar BN tetapi juga rakan dalam Pakatan Harapan selain meraih dukungan pengundi atas pagar. Ahmad Zaid juga mengingatkan pembangkang supaya tidak bersikap pilih kasih dalam mengulas isu rasuah pada PRN kali ini. Katanya saya mempunyai garis panduan sendiri dan ia berdasarkan Akta Suruhanjaya Pilihan Raya. Jangan menggunakan perkara yang demikian untuk kata kononnya ini rasuah tetapi memberi wang yang baiklah. Angkat sumpah mesti undi parti itu. Tidak pula rasuah jangan jadi duit standard dalam perkara ini. Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu mendakwa hubungan politik PAS dan Bersatu seolah-olah retak menanti belah berikutan tiada lagi persefahaman menjelang pilihan raya negeri 12 Ogos ini. Katanya perkembangan politik mutakhir menyaksikan bibit perpecahan ketara, khususnya rasa tidak puas hati dalam kalangan ahli parti susulan pemilihan calon bertanding di beberapa kursi Dewan Undangan Negeri. Katanya mereka berkahwin tapi perkahwinan itu jelas tak boleh kekal lama kerana tidak lagi sefahaman menjelang PRN di 6 negeri. Banyak tempat mereka tidak dapat selesaikan isu pemilihan calon. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas rasa kurang senang ahli PAS di Dun Air Hangat kerana Bersatu tampil meletakkan calon sekaligus mengingkari janji untuk memberi laluan kepada PAS bertanding di situ. Rasa tidak puas hati ahli PAS itu diterjemahkan pada hari penamaan calon Sabtu lalu apabila seorang ahli parti itu, Safwan Hanif Syafi'i bertanding sebagai calon bebas di Dun Air Hangat. Perkara sama dilaporkan berlaku bagi Dun Kota Seputih apabila sebahagian ahli Bersatu kawasan itu menolak pencalonan Muhammad Ashraf Mustaqim Badrul Munir untuk kerusi itu kerana calon bukan penduduk tempatan. Mengulas lanjut perkara itu, Muhammad Sabu yang juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkata, hubungan dingin kedua-dua parti itu ketika ini memberi kelebihan kepada calon mewakili Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk menang PRN. Ketua Pembangkang Hamzah Zanuddin mendakwa pelbagai gelaran diberikan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melambangkan keseksaan rakyat. Katanya, realiti ialah rakyat terseksa. Buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, macam-macam nama telah diberikan oleh rakyat kepada PN, bukan oleh Ketua Pembangkang. Saya nampak dalam media sosial macam-macam, Madanon macam-macam non, Kunyit pun ada. Hamzah juga mendakwa Anwar sering menipu dan perkara itu kini menjadi kebiasaan. Katanya hari ini dia menipu, lusa dia tipu, hari-hari dia tipu. Pasal kenapa dia hari-hari tipu? Kerana itu makanan seperti vitamin kepada dia. Kalau dia tak tipu, dia demam, dia sakit. Ini masalah yang kita ada hari ini. Macam-macam nama diberi. Sebab itu bila seseorang pemimpin dikata macam-macam, susah kita. Sebab itu tiada pilihan lain lagi untuk masa depan anak cucu kita, kita kena benar-benar kerja kuat.
dia bagaimanapun tidak menghuraikan lanjut dakwaan penipuan itu. Menteri Besar Sementara Kedah Mamat Sanusi Maknum mengakui pernah bertemu seorang warga Cina yang kini diburu berhubung kecurangan unsur nadi bumi di negeri itu. Bagaimanapun, Sanusi berkata urusan warga Cina itu adalah dengan Pejabat Tanah dan Galian Kedah serta Menteri Besar Incorporated milik kerajaan negeri yang mana tidak melibatkan dirinya. Sanusi memberitahu individu tersebut memiliki syarikat tenaga solar yang mengadakan usaha sama dengan MBI dan telah berada di Malaysia sebelum dia menjadi Menteri Besar pada 2020. Katanya, saya tidak ingat berapa kali jumpa dengan individu itu. Yang saya ingat jumpa di pejabat sekali dan rumah terbuka hari raya sekali. Walaupun berjumpa, kata Sanusi, mereka tidak boleh berkomunikasi memandangkan warga Cina itu tidak berbahasa Inggeris dan Melayu. Katanya, jumpa pun tak boleh cakap apa sebab dia tidak tahu bahasa Inggeris. Dia sudah ada di negara ini sebelum saya jadi Menteri Besar lagi. Saya tidak tahu sejak bila. Sanusi berkata demikian ketika menjawab soalan berhubung sidang media Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail di Alostar di mana dia mendedahkan gambar Sanusi bersama-sama suspek. Saifuddin berkata tidak salah untuk Sanusi bergambar dengan individu tersebut, namun tidak seharusnya menafikan yang dia tidak mengenalinya. Bagaimanapun, dalam ucapan di Kuala Kedah, Sanusi berkata dalam pertemuan dengan suspek, individu itu ada membawa penterjemah bersama-samanya. Dialah cerita kat saya pasal dah bagi kat MBI Perbadanan Menteri Besar Kedah RM5 juta sebelum ini. Dia dah habis RM30 juta. Dia dah buat macam-macam persiapan dan dah ada perjanjian dengan MBI sebelum saya masuk ofis. Bila saya jadi Menteri Besar, jadi saya kata teruskan sahaja. Buatlah apa yang nak buat tapi make sure ikut undang-undang. Pemimpin PAS itu turut mendakwa dia hanya sedar Saifuddin merujuk individu tersebut selepas melihat gambar yang didedahkannya. Sementara itu, Sanusi turut mempersoalkan tindakan Saifuddin yang memberi tumpuan terhadap kes di Kedah di saat ada banyak lagi pelombongan haram REE di seluruh negara. Katanya ia berdasarkan kenyataan Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dalam mesyuarat Majlis Menira Negara bahawa ada 60 lombong haram REE. Setiausaha Agung PKR itu dalam siri ceramahnya di Kedah sempena PRN kali ini telah membangkitkan dakwaan mengaitkan Sanusi dengan kes REE di Hutan Simpang Bukit Enggang di Sik Kedah. Sanusi menafikan dakwaan yang dibuat dan mengecam untuk memfailkan samad. Namun Saifuddin mempertahankan dakwaannya dan terus membuat pendedahan berkenaan isu tersebut. Individu yang dinamakan Saifuddin dalam sidang medianya adalah milik salah seorang daripada dua warga Cina yang sering disebut dalam ceramahnya yang didakwa diambil kerja oleh MBI untuk kerja penerokaan REE. MBI membuat laporan polis bagi menafikan dakwaan Saifuddin. Anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Naaman berkata, dia menghormati penjelasan Rina Harun berhubung pencalonannya di kerusi Dun Batu 3 di Selangor dalam pilihan raya negeri kali ini. Bagaimanapun, Muhammad Faiz berkata dia menyerahkan kepada pengundi di Dun tersebut untuk menilai ketulusan Ketua Wanita Perikatan Nasional itu menjelang hari pengundian pada 12 Ogos ini. Katanya, saya menghormati naratifnya, tapi saya serahkan kepada para pembaca lain menilai ketulusan kata-katanya terutama para pengundi di Dun Batu 3 tersebut. Terdahulu, Faiz dilaporkan tidak berpuas hati dengan cara pemilihan calon bersatu yang akan bertanding di Selangor yang disifatkan lemah dan bermuslihat. Dia membangkitkan keputusan parti untuk mencalonkan mereka yang telah tewas dalam PRU15 secara khusus menyebut nama Rina yang tewas di Sepang, Muhammad Azmin Ali, Gombak, Syashalina Abdul Latif, Ampang dan Dr. Afif Bahadir, Shah Alam. Dia berkata telah menyuarakan perkara itu secara peribadi dan mendakwa jika dibawa ke mesyuarat parti sekalipun, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin lebih awal menutup ruang perbincangan dengan mempertahankan keputusan tersebut. Sebelum ini, Rina berkata dia mengambil keputusan untuk berehat sejenak daripada bertanding namun telah diarahkan untuk bertanding di Dun Batu 3 dalam PRN kali ini. Katanya pada mulanya dia cuba menolak secara baik namun menganggapnya sebagai satu kewajipan setelah mengambil kira kapasitinya sebagai Ketua Wanita Bersatu dan PN. Katanya, saya sedar bahawa pandangan masyarakat bercampur baur, ada yang bersetuju dan ada yang tidak bersetuju. Akan tetapi inilah strategi pembidak catur politik yang lebih tahu apa yang terbaik untuk parti dan rakyat. Oleh itu, saya akur dengan arahan pengerusi PN, Muhyiddin Yassin serta Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti. Pada PRU15, Rina tewas di Sepang di tangan Aiman Atira Sabu daripada PH dengan perbezaan 8,949 undi. Dalam pilihan raya kali ini, Bersatu bertanding 31 daripada 56 kerusi Dun di Selangor. 10 kerusi ditandingi sayap bersekutu Bersatu, manakala PAS dan Gerakan masing-masing bertanding 17 dan 8 kerusi. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.